Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama dalam tadabbur pada muka surat 114 insya-Allah. Muka surat 114, kita akan bersama-sama di surah Al-Ma'idah ayat 37 sehingga ayat yang ke-41. Ayat 37 sehingga ayat 41 daripada surah Al-Ma'idah. InsyaAllah hari ini 114, 114 insyaAllah. Apa yang akan kita lihat di dalam ayat ini, di dalam muka surat ini pada hari ini ialah antaranya ialah hukum tentang mencuri. Jadi inilah di antara ayat yang ada yang menceritakan tentang hukum orang mencuri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan juga memberi hiburan sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemungkinan baginda akan merasai sedih kadang-kadang ketikanya apabila melihat orang-orang yang tiba-tiba susah nak beriman, ataupun tiba-tiba orang yang dah beriman tiba-tiba mereka ni menjadi kufur ataupun dalam bentuk yang kufur, iaitu yang kita panggil sebagai orang-orang munafik. Jadi insya-Allah kita akan tengok dalam ayat-ayat ini, insya-Allah dalam muka surat ini perkara-perkara tersebut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akan baca insya-Allah ayat 37 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam muka surat ini, yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala, saya akan baca sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabum muqim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu keadaan di mana iaitu orang-orang yang tidak beriman ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum daripada ini, itu dalam muka surat 113 sebelum ni yang kita telah baca, iaitu tentang ayat 36 orang-orang kafir ni, antara perkara yang Allah Taala sebut keadaan mereka di hari akhirat ni, ataupun manusia lah secara umumnya, apabila mereka ni dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa mereka ni kalau boleh, mereka ni nak kalau boleh, maknanya kalau mereka ni ada harta, mereka ada apa saja yang ada di atas dunia ni, kalau boleh mereka tak nak masuk neraka, dan mereka akan cuba untuk memperjuangkan nasib lah, konon-konon kita katakan dalam bahasa sekarang ni, iaitu akan menebus, nak tebus RM10, RM100, RM1 juta, RM100 juta, RM1 bilion, RM1 trilion, apalah sebut yen-yen lagi tu kan. Manusia ni bahkan kalau mereka ada jadi kalau kita tengoklah duit ni banyak kan duit banyak, maknanya kadang-kadang siapa bilion, ada orang bilion, ada orang trilion. Maknanya trilion ni maknanya ribu, trilion, ribu kepada bilion. Kita tak boleh nak imagine banyak mana duit, banyak mana harta ni kan. Tetapi Allah SWT sebutkan kalau manusia ni ada semua benda atas dunia ni dia punya. Ni ayat 36 kita sebutkan, kita ulang balik sikit iaitu ayat muka surat sebelum daripada ni, ayat 113, muka surat 113 ayat 36, minta maaf, ayat 36. Allah SWT kata kalau mereka ni ada semua benda ni milik mereka atas dunia ni, mereka nak tebus nak bayar kan, tak nak masuk neraka. Itu maknanya sungguh menakutkan apa yang ada dalam neraka ni. Maknanya kalau boleh tak nak masuk mereka ni. Jadi bayangkan orang yang tak ada apa, bayangkan orang yang tak ada harta, orang tak ada apa, nak tebus apa. Kalau manusia yang ada semua atas dunia ni dia nak tebus, tak nak masuk neraka tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atas dunia ni kenapa tak nak tebus? Kenapa sayang sangat dengan harta? Kenapa ada harta tak nak beri ke, tak nak infakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala? 10 sen, 30 sen, RM1, RM2, itu pun mereka sayang atas dunia ni kan. Nak tunjukkan apa? Atas dunia ni tak nak tebus, tapi bila akhirat barulah semua benda nak tebus. Jadi adakah Allah Subhanahu wa taala layan? Tak. Bila nyawa dah sampai ke halqum, bila matahari dah naik sebelah barat,
maka tak ada can lagi, tak boleh lagi kan nak tebus kan. Jadi itulah Allah SWT sebut. Jadi dalam ayat ini, ayat 37 yang kita baca pada muka surat 114 hari ini, yuriduna, yuridu tu maksudnya lah yatamannauna, kata ulama yatamannauna an yakhruju minan nar. Mereka kalau boleh tak nak masuk neraka. Mereka yatamannau, bercita-cita sangat untuk keluar daripada neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Tapi adakah mereka akan keluar? No, Allah Taala kata. Allah Taala gunakan perkataan sini bi kharijina, bukan yakhrujuna. Yakhrujuna keluar. Tapi bi kharijina, tak mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang akan boleh keluar. Tak ada. No way. Maknanya kan, walahum azabum muqim. Allah Taala kata, dan bagi mereka azab yang mukim. Kita tengok kan perkataan yang Allah Ta'ala gunakan tu, mukim. Mukim daripada aqama. Aqama tu maknanya berdiam. Berdiam tu maknanya orang yang duduk di satu tempat tu. Kalau maqam, kita kata maqam ni, orang Melayu kata maqam ni ialah tempat kubur, maqam. Tapi kenapa nama maqam tu? Kerana orang tu duduk di situ, orang tu tinggal di situ, qama di situ, berdiri di situ. Bukan dia berdiri, tapi maksudnya dia berada di situ, dia tak boleh lari lah. Kalau kita sekarang ni, walaupun kita kata kita ni PKP, tapi kita boleh bergerak daripada dapur pergi ke bilik air, pergi ke bilik tidur, pergi ke halaman rumah, masih boleh bergerak kan. Walaupun orang tinggal duduk di hospital pun, dia masih lagi boleh bergerak. Ini dalam kubur kan, dia maqam, tak boleh bergerak-gerak lah, dia diam situ. Itu nak tunjuk. Jadi mukim tu maknanya orang yang tinggal di satu tempat tu, dia tak boleh nak keluar daripada situ lah. Dia akan berada dalam tu. Itu nama dia mukim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata walahum azabum muqim, bagi mereka azab yang muqim, yang akan duduk bersama dengan mereka tu, tak boleh lari dah mereka tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekarang ayat 38. Ayat 38 ialah ayat yang akan menceritakan kepada kita, maaf ayat 38 ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang hukum mencuri. Inilah ayat yang kita selalu sebutkan, orang mencuri kena potong tangan, kan. Jadi inilah ayat dia, iaitu ayat 38 daripada surah Al-Maidah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu, dan orang-orang lelaki yang mencuri, was-sariqatu, dan juga perempuan. Jadi Allah Taala sebutkan dua sini kan, lelaki dan perempuan. Bukan hanya sebut lelaki saja, bukan sebut perempuan saja, tapi didahulukan dengan as-sariqu lelaki dan kemudian perempuan. Tapi kalau ayat zina yang telah kita baca dulu, tapi kita akan baca lagi insya-Allah dalam surah An-Nur, iaitu tentang zina, az-zaniyatu waz-zani, dan orang-orang yang berzina perempuan dan berzina lelaki. Kerana lihat kan, hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kata kenapa Allah Taala menyebutkan kalau mencuri disebut lelaki dulu, kalau berzina disebut perempuan dulu. Kan hikmahnya ialah kerana biasanya kalau mencuri ni lelaki yang banyaknya, tapi kalau yang berzina ni ialah daripada sebelah pihak wanita yang menarik perhatian lelaki. Itu bukan maknanya bila berlaku seorang, bukan, dia akan berlaku dua orang kan, tapi itu hikmahnya ulama sebutkan. Jadi was-sariqu, dan orang-orang yang sarik. Jadi ulama-ulama sebut sini, banyaklah ulama-ulama bahasa sebutkan penggunaan dia was-sariqu, iaitu maksud dia allazina yasriq, itu orang-orang yang mencuri, gitu, orang-orang yang melakukan pencurian, gitu. Jadi was-sariqu was-sariqatu, lelaki dan perempuan. Of course lah, kita nak kata seorang tu mencuri tak mencuri itu ialah dengan sabit kan, dengan mahkamah Islam, dengan cara-cara ni dah tertentulah. Tapi apabila dah sabit dah, orang tu dah mencuri, maka Allah SWT kata faqta'u, maka hendaklah, arahannya, hukuman daripada Allahnya ialah hendaklah kamu potong aydiyahuma, tangan keduanya. Allah Ta'ala di sini tak sebutkan tangan tu bahagian mana, part mana, jari ke, daripada sini ke, daripada kita kata daripada siku ke, ataupun daripada pergelangan tangan. Allah Ta'ala sebut hanya was-sariqu was-sariqatu faqta'u, potonglah. Jadi ulama melihat dalam sunnah Nabi SAW disebutkan kena potong tangan ni, bahagian mana kena potong tangan, kanan atau kiri. Kemudian tu berapa banyak kalau dia mencuri. Adakah kalau dia mencuri telur ayam, dia mencuri sedikit barang kan, gula-gula satu ketul, takkanlah mencuri tu pun kena potong tangan.
macam tak logik sikit kan. Jadi ulama-ulama telah melihat perkara ni berdasarkan kepada sunnah, berdasarkan kepada macam-macam. Akhirnya ulama buat kesimpulan, iaitu apa kan, berdasarkan kepada hadis semua. Dalam mazhab Syafi'i kita, yang dipotong ialah tangan kanan daripada pergelangan. Jadi tangan kanan di sini kena potong kalau dia mencuri. Tapi mencuri berapa harga je? Ulama kata rubu' dinar. Rubu' dinar tu apa? Iaitu 1/4 daripada dinar. Dinar ni berapa kalau satu dinar ni kalau ikut nilai sekarang kita pada hari ni, ialah harga dia lebih kurang satu dinar harga dia 1,000. Tu tengoklah jenis emas pula kan, emas 24, emas 28, emas 20, emas berapa kan. Tapi around ini boleh tengoklah ketentuan semasa tu. Jadi harga sekarang ni 1,000 ringgit RM. Kalau ikut dolar Brunei, ertinya makna dalam 330 gitu kan, lebih kurang 300. Jadi bila dia kata rubu' 1/4 daripada dinar ni, satu dinar ni ertinya ialah dalam lebih kurang 250 lah. Lebih kurang saya sebutkan 250. Maknanya kalau orang tu mencuri lebih daripada 250 ataupun 1/4 daripada dinar ni, maka barulah dipotong tangannya. Kalau sebelum daripada tu tak dipotong. Habis tu dia buat apa? Kalau tak sampai rubu' dinar ni, 1/4 dinar ni, maka dia akan ditakzirkan. Jadi mengikut ketentuan hakim lah kan. Hakim Islam dia akan menentukan berapa ni nak hukum tu kan. Nak hukum penjara sehari, 2 hari ke macam mana dan sebagainya. Itu mesti. Itu satulah kan. Yang keduanya, dia mesti membayar balik harta yang dicuri tu. Kalau dia curi harta orang tu 1,000, dia kena bayar balik 1,000. Dah kena potong tangan tu. Kalau 1 juta, kena potong tangan dan kena bagi balik harta orang 1 juta tu. Bukan maknanya dia dah curi barang orang maka terlepas macam tu saja, kena hukum saja. Tak, kena hukum dan juga kena itu, kena dua kan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ulama-ulama sebutkan perkara ni berkaitan dengan dia. Tapi kalau dia mencuri lagi macam mana? Kali pertama dah potong tangan tapi tak serik-serik kan, nak mencuri lagi, ulama kata kena potong kaki kiri, bersilang pula. Tapi kalau tak serik lagi, kali yang ketiga lagi kena potong tangan tangan kanan dia, tangan kiri dia, minta maaf. Lepas tu kalau tak serik lagi, yang keempat mencuri lagi, kena potong pula kaki kanan dia. Lepas tu tak serik lagi, yang kelima pula mencuri lagi. Kalau selepas tu ulama kata dia akan ditakzirkan oleh hakim. Jadi itulah cara dia kan. Takkan nak potong apa lagi kan, habis kan potong tangan kaki kan, takkan nak potong kepala kan, mati dia. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni jazaan bima kasaba. Semua hukuman tu adalah sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, sebagai hukuman terhadap nakalan minallah. Itu adalah sebagai ukubah daripada Allah. Nakalan maksudnya ukubah, sebagai balasan, sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha aziz. Maha aziz maknanya ghalib ala amrihi, makna dia ni perkasa, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Hakimun, dan semua benda tu penuh dengan hikmah di dalam kejadian dia. Kalau Allah tak tetapkan macam tu, ada hikmah dia. Kalau Allah tetap macam tu, mesti ada dalam ketetapan dia, dalam hukuman dia, mesti ada hikmahnya kan. Jadi inilah keyakinan kita sebagai orang mukmin kan. Dalam ayat ni, walaupun ayat ni satu dalam Quran kan, maknanya tentang orang mencuri ni, walaupun ini ayat dia, tapi kita orang beriman tetap yakin kan itu adalah datang daripada Allah, maka perlu laksanakan. Jangan nak tunggu makna ada 100 ayat baru nak laksanakan. Walaupun satu ayat dia dah jadi hukum kan, dah jadi satu ketetapan, iaitu suruhan Allah. Sebab itulah apabila manusia tidak melaksanakan perkara ni, kita tengok banyak sekarang kan, kejadian mencurinya, kejadian merompaknya, kejadian macam-macam sekali kan. Kenapa? Hukuman Islam tidak dilaksanakan. Seterusnya Allah Ta'ala kata ayat 39, faman taba, kalau orang yang bertaubat, dia dah bertaubat, iaitu taubat maknanya raja'a anis sariqah, dia tak nak mencuri lagi dah berhenti dah, min ba'di zulmihi, selepas daripada kezalimannya, lepas daripada dia melakukan, lepas daripada dia kerja perompak semua kan, dia dah bertaubat dah. So macam mana? Wa aslaha, syarat dia ada lagi, dia dah bertaubat satu, yang keduanya ialah wa aslaha, dia memperbaiki, dia buat baik, dia jadi beramal baik. Wa aslaha, beramal soleh. Fa innallaha yatubu alaih, maka Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada dia. Allah Ta'ala memaafkan dia kesalahan-kesalahan dia dulu. Tapi itu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah ada terbabit dengan hukum manusia,
maka adakah terlepas juga? Jadi ulama kata tidak, dia mesti membayar harta yang telah dicurinya. Itu tak boleh. Bila ada berkaitan dengan hak adami, hak manusia, kalau dia mencuri, dia kena bayar balik harta tu. Walaupun Allah Ta'ala dah maafkan dia, terlepas dia, tetapi balat, iaitu hukuman dia, iaitu hukuman mencuri dia tu kena bayar balik kan, harta orang tu. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala sebutkan dia tu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Sekali lagi tengok kan, setiap kali Allah ceritakan hukuman begini kan, maka Allah akan ceritakan bahawa dia gini, dia akan dimaafkan dan sebagainya kan. Allah itu Maha Pengampun. Tengok kan, banyak sangat Allah Ta'ala sebutkan Allah ni pengampun dan sebagainya kan. Kemudian seterusnya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala nak ceritakan Allah Ta'ala ni maha kaya, Allah Ta'ala ni maha besar, Allah Ta'ala ni maha boleh beri apa saja kan. Kenapa? Kalau pengampunan tu sangat kecil bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh buat kan. Allah Ta'ala boleh lakukan apa saja, Allah Ta'ala boleh sayang. Allah sayang kepada semua makhluk-makhluk dia kan. Jadi Allah Ta'ala kata, alam ta'lam, kamu tak tahu ke? Kamu tak tahu ke? Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah ni, semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, semua miliknya, semua dia punya. Jadi apa yang susah sangat Allah Ta'ala nak buat kan? Kamu tak tahu ke? Jadi Allah Ta'ala kata, alam ta'lam, kamu tak tahu ke bahawa semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yu'azzibu man yasha. Kalau dia nak hukum, maka janganlah banyak komplain kan. Kita cakap, kenapa Allah Ta'ala hukum aku, kenapa kan aku kesalahan lah, tapi kenapa Allah Ta'ala hukum aku? Allah Ta'ala nak, kemudian kenapa lah hukuman kena potong tangan dan sebagainya? Allah Ta'ala nak hukumkan, terpulang kepada dia. Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu kan, awak ikut saja kan. Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi kamu tak tahu ke? Jadi Allah Ta'ala yu'azzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Kalau kemungkinan pula ada orang kata, kenapa dia ampunkan? Allah Ta'ala, dia dah mencuri dulu, dia dah jahat dulu kan, kenapa mencuri? Allah Ta'ala punya pasal. Allah Ta'ala serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak seksa orang ke, dia nak tu orang ke, kalau orang tu salah, dia nak mengampunkan orang, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Allah, semua tu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Kalau dia nak ampunkan, maka Allah Ta'ala kata, yaghfiru liman yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu mampu semua benda, qadir di atas semua benda. Jadi kita tak perlu komplain, tak boleh komplain kan. Apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita masuk, alhamdulillah, kita masuk sekarang ayat 41. Kita masuk pula kepada satu dipanggil hizib yang baru. Hizib yang baru kita nak dalam mushaf, dia ada tanda sikit tu kan. Kalau tepi mushaf tu dia akan ada gambar sikit kan, ditulis itu hizib yang hizib yang tu kan. Jadi dia ada tanda besar sikit. Jadi okey, kita tengok kan. Apa dia? Sekarang ni biasanya kalau masuk hizib baru, biasanya ialah cerita ni akan beralih kepada satu cerita yang lain pula kan. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, iaitu ayat 41. Ayat 41 ni agak panjang iaitu dia cerita pasal apa? Nombor satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Sekarang ni seruan kepada rasul. Seruan kepada rasul adalah juga, kalau ikut kaedahnya, adalah juga seruan kepada umatnya, kepada kita semualah kecuali ada pengecualian yang disebutkan. Jadi semua benda, kalau Allah Ta'ala kata kepada Rasul, wahai Rasul, sebagai contohnya, makanlah makanan yang halal dan beramal dengan amalan yang soleh, maka itu juga adalah arahan kepada kita semua, iaitu supaya apa? Supaya hendaklah makan makanan yang halal dan juga hendaklah beramal dengan amal yang soleh. Itu kaedahnya. Tetapi kecualilah ada pengecualian. Kalau ada pengecualian, istisnaat, ada apa sebagai contohnya kan, Nabi boleh kahwin ni, Nabi boleh buat macam ni, ada benda yang Nabi boleh buat kita tak boleh buat kan. Itu adalah ketentuan-ketentuan ada khususnya, sama ada dalam Quran sendiri ataupun dalam hadis. Tapi apabila macam ni, ayat yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ya ayyuhar rasul, wahai rasul, artinya kita tengok apa yang disuruh selepas itu. Kalaulah benda yang disebut tu, perkara yang disebut itu adalah umum, maknanya juga boleh termasuk kita dalam tu, maksudnya ialah arahan ini ada juga untuk kita. Jadi mari kita dengar. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufr. Janganlah menyedihkan kamu. La yahzunka, hazan tu makna sedih. Jadi janganlah menyedihkan kamu allazina yusari'una fil kufr, orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Maknanya kalau ikut sini, ialah ayat ini juga boleh untuk kita. Sebab apa?
Nabi SAW adalah merupakan seorang pendakwah. Allah Ta'ala beri tugas kepada Nabi ialah dakwah. Kenapa? Kerana dia sahaja yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia mesti sampaikan kepada semua manusia. Kita pula sekarang yang hidup pada hari ini, yang hidup bila-bila lah kan, selepas daripada zaman Nabi ni, ialah maka kita juga adalah bertanggungjawab seperti mana Nabi bertanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada semua orang yang ada di keliling kita. Maknanya kalau kita tak melaksanakan tugas tu, macam mana manusia yang ada di keliling kita ini akan dapat mengetahui tentang Islam? Kita, Allah Ta'ala telah beri nikmat dengan al-Islam, al-Iman. Maka kenapa kita nak simpan benda tu kepada kita saja? Kenapa kita tak beri kepada orang lain? Kenapa kita tak sampaikan kepada orang lain? Orang yang hidup di zaman kita ni. Nabi dah tak ada. Tak mungkin Nabi boleh bercakap kepada mereka kerana Nabi dah tak ada. Jadi siapa yang nak sampaikan Islam? Siapa nak sampaikan Quran? Siapa nak sampaikan hadis? Siapa nak sampaikan ajaran-ajaran kita ni? Ajaran yang kita ada ni, kalau kita tak berusaha. Jadi oleh kerana itulah maka kitalah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan. Okey, itu satu kan. Jadi artinya tugas yang dilakukan oleh Nabi merupakan tugas yang telah diserahkan batonnya. Macam kita berlari tu, berlari berganti-ganti. Maka baton tu sekarang ni kita pegang. Oleh kerana kita yang pegang baton tu sekarang ni, maka kita kena berusahalah untuk menyampaikan. Bila kita nak menyampaikan, adalah halangan-halangannya. Adalah masalah-masalah yang akan kita hadapi. Kalau kita tak bekerja untuk menyampaikan, macam mana nak dapat masalah? Kan masalah bila kita akan buat, bila kita buat benda tu, kita akan ada masalah tu. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan perkara ni. Maka kita akan menghadapi masalah tu. Sebab itulah Quran tu dikekalkan. Ayat-ayat tentang dakwah tu dikekalkan. Sebab apa? Untuk menjadi panduan, menjadi guideline kepada kita. Kerana itulah kisah Nabi-Nabi itu dikekalkan supaya menjadi guideline. Kisah Nabi-Nabi ni bukan kita nak ambil hukum daripada mereka. Hukum daripada mereka tu kebanyakannya hukum lain daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kekal satu, iaitu apa? Akidah, dan kemudian tu usaha yang mereka buat tu untuk sampaikan Islam kepada semua manusia. Jadi kita sekarang ni, bila kita nak sampaikan Islam kepada manusia, kita akan tengok macam-macam perangai manusia depan kita. Ada manusia yang terima, ada yang tolak, ada yang dah beriman tiba-tiba lari pula, ambil peluang kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ini salah satu daripada bentuk mereka, iaitu allazina yusari'una fil kufri, iaitu ahli tafsir kata, seperti jalan lain, dia kata iaitu orang-orang yang mana kalau ada peluang mereka ni akan lari daripada iman kepada kufur. Maknanya kan, tengok kan, kufur ni kan banyak bentuk, kufur ni kan banyak tarikan dia, kufur ni banyak duit-duit yang akan dapatnya kan, harta-harta benda material yang akan dapat kan kufur ni. Sebab itulah ramai juga manusia ni orang yang makan pantang tengok kan. Ni kita tak cerita macam orang kata, wah adalah orang di pendalaman sana kan, yang mana sekali orang bawa harta, bawa Maggi, bawa mi, bawa nasi, bawa beras, ini jadi kufur. Kita datang pula bawa ni, dia jadi Islam. Ni bukan jenis ni saja kan kita kata kan. Tapi ni kita tengok yang atas dunia kita, di zaman moden ni kan, di depan mata kita kan, kita boleh tengok ni, bukan dalam pendalaman ni, di bandar ni pun ni, iaitu ramainya orang yang meluru-luru untuk mencari kesenangan dunia sehingga sanggup untuk menolak akhirat. Jadi kita tengok sini kan, iaitu Allah Ta'ala sebut istilahnya ialah yusari'una fil kufri. Mereka itu bersegera menuju kepada kekufuran. Kerana apa? Kerana bila ada peluang, kerana bila ada pendapatan, bila ada benda yang akan mereka dapat daripada situ. Jadi ini macam-macam bentuk lah kan, macam-macam bentuk kan kita tengok kan. Sama ada kekufuran tu ialah dalam bentuk itu benda kufur betul-betul menjadi kufur, ataupun juga ialah menuju kepada satu benda yang kebendaan sanggup meninggalkan agama. Sanggup maknanya menolak perbuatan agama kerana nak cari benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata minal lazina qalu, daripada kalangan orang-orang yang berkata amanna bi afwahihim. Ini bentuk yang berlaku di zaman Nabi, iaitu orang-orang yang mencari saja peluang untuk lari kepada kekufuran. Daripada apa? Iaitu daripada golongan yang mana mereka ni hanya berkata dengan mulut mereka, kami beriman dengan mulut mereka. Minal lazina qalu amanna bi afwahihim. Maknanya iman tu tak sampai ke dalam. Iman pun di sini je. Di dengan mulut je kan. Bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Tapi hati mereka tidak. Jadi maknanya sebut beriman, sebut yes, sebut agama, okey, sebut kan, tapi hati mereka tak terima kan. Inilah masalah. Jadi kita ni yang kita nak ialah agama ni ialah masuk dalam hati kita ni, masuk dalam hati, bukannya duduk di sini saja kan,
masuk dalam hati. Mulut ni adalah sebagai ungkapan untuk menyatakan kesediaan, penerimaan. Tapi hati tu yang paling sebenar-benarnya kita nakkan. Jadi Allah Ta'ala kata, amanna, mereka berkata bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Dan juga golongan yang kedua ialah golongan yang cepatnya kufur ni ialah orang-orang yang hadu, iaitu orang Yahudi. Kemudian Allah Ta'ala kata, samma'una lil kazib samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mereka ni dengar lil kazib ni, penipuan-penipuan mereka nak dengar sangat. Sekarang ni, zaman sekarang ni macam tu lah kan. Kita tengok kan, kalau benda tak betul tu mereka nak dengar sangat, benda yang tak betul tak nak dengar. Jadi lil kazib ni, benda-benda menipu tu cepat sangat nak dengar kan. Samma'un, semangat sangat nak dengar kan. Iaitu maksud samma'un, kata tafsir kata ialah mudah sangat menerima kata-kata daripada pendeta-pendeta mereka yang tak betul. Nabi SAW yang betul ni mereka tak terima. Itu samma'una lil kazib samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Dan kemudian selepas daripada ni ada lagi ni akan datang ni, iaitu lam ya'tuk, yang belum datang lagi. Mereka akan mendengar itu, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi. Mereka ni mengubah-ubah. Nak cerita ni kan, maknanya orang-orang yang menipu ni mengubah-ubah ajaran Nabi, ajaran Al-Quran kan, ajaran Taurat. Mereka ubah ajaran Taurat, kemudian mereka beritahu kepada kawan-kawan mereka, beritahu kepada orang-orang mereka, dan orang-orang mereka ni terima masalah dia kan. Dah tahu benda tu kan, seperti ayat rejam dan sebagainya disebutkan kan, yaquluna in utitum haza fakhuzuhu wa illam tu'tauhu fahzaru. Mereka katakan kepada orang-orang yang mereka kata in tuti haza, dia kata fakhuzuhu wa illam tu'tauhu fahzaru. Kalau tak cerita, jangan ambil. Dia kata, tengok kan, ni makna berbelit-belit kan ni. Kata-kata mereka ajar ni, inilah di antara konten-konten kan, yang isi-isi mereka mengajar, menceritakan kepada kawan-kawan mereka tu. Jadi wa man yuridillahu fitnatahu falan Allah Ta'ala kata tamlika lahu minallahi syai'a. Tapi kalau mereka nak kejahatan, Allah Ta'ala kata wa man yuridillahu, Allah Ta'ala nak kejahatan, fitnatahu falam tamliku lahu minallahi syai'a. Jadi dia kata kamu tak akan mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dah kehendaki, Allah Ta'ala kamu tak akan dapat melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki bahawa Allah tidak ingin untuk membersihkan hati-hati mereka. Maknanya orang berhati kotor maksudnya. Orang-orang macam ni adalah orang-orang, jadi ada atas dunia ni, kita nak katakan bahawa ada orang yang berhati kotor sebenarnya. Walaupun mulut dia nampak baik, tapi sebenarnya hati dia kotor. Jadi kita jangan ingat bahawa semua manusia ni bila dia cakap baik, maka dia tu baik kan. Betul, kita akan menghukumkan ikut zahir dia kan, tetapi kita akan melihat juga kan. Sebagaimana orang-orang Yahudi di zaman Nabi tu bercakap Masya Allah kan, sangat-sangat, tapi sebenarnya Allah Ta'ala beritahu kan, membongkarkan dalam hati mereka tu sebenarnya ialah Allah Ta'ala kata ulaikal lazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Dan mereka ni tak nak, Allah Ta'ala dah beri petunjuk, Allah Ta'ala dah hantar Rasul daripada Mekah ke Madinah kan, berjumpa mereka, setiap hari mereka boleh jumpa di Madinah tu kan. Bukannya Rasul ni duduk di Mekah, dulu memanglah Rasul duduk di Mekah, sekarang duduk depan mata mereka tu di Madinah tu kan. Allah Ta'ala dah maknanya bawa lah kan. Tengok kan, dengan takdirnya, dengan hikmahnya Allah Ta'ala, dengan qadar-qadarnya Allah Ta'ala letakkan Nabi SAW tu di Madinah, di depan orang Yahudi. Tapi adakah mereka beriman? Tak beriman juga. Mereka dengar, mereka bukan tak faham, mereka bahasa Arab dan sebagainya, mereka boleh faham kan, dan nampak semua tanda-tandanya. Sebab itulah sebahagian daripada mereka beriman seperti Abdullah bin Salam, tapi sebahagian besar mereka tak nak beriman juga, dengar cakap pendeta-pendeta mereka juga. Jadi Allah SWT kata akhirnya, iaitu kan, lahum fid dunya khizyun, atas dunia ni Allah Ta'ala akan beri kehinaan kepada mereka. Kita tengoklah kan, orang Yahudi, orang-orang yang jahat ni, Allah Ta'ala tak akan beri kesenangan kepada mereka. Walaupun nampak macam senang tu, jangan fikir dengan dunia jangan nampak macam hebat bangunannya dan sebagainya kan. Tak, Allah Ta'ala bagi kehinaan kepada mereka di dunia kan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka akan dimasukkan dalam azab yang pedih, azab yang besar kan. Wallahu a'lam bisawab. Itulah sebahagian daripada yang kita sempat insya-Allah bertadabbur hari ini. Saya harapkan kepada
sahabat-sahabat semua kan teruskan insya-Allah mendengar, membacakan daripada ulama-ulama kita yang ramai lagi yang muktabar untuk baca. Kalau ada peluang kan baca dengan lebih detail, baca lagi tafsir-tafsir kan insya-Allah kan, untuk memahami ayat-ayat Allah dalam setiap muka surat ini insya-Allah kan. Ayat ni 114 insya-Allah dalam next session insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam muka surat yang ke-115 insya-Allah. Jadi setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.